Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar muslimah di Masjid Darul Ghufran? Sihat semuanya hari ini? Saya harap semua dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Bagaimana kita pada hari ini, sudah bersedia untuk mengikuti sambungan pengajian kita ataupun sambungan kepada pembacaan kitab kita? Kitab apa kita? Fawaidul Fawaid. Okey, kitab Fawaidul Fawaid. Dan hari ini muslimah semuanya, kita masih lagi dalam bab yang sama ya. Iaitu kita berada di bab kita yang ke berapa? 20. Okay, kita berada di bab kita yang ke-20, tetapi sebenarnya kita dah habis bincangkan. Kita dah selesaikan perbincangan berkenaan dengan rezeki pada minggu lepas. Dan hari ini kita akan masuk ke muka surat 108 yang mana merupakan sedikit daripada mutiara hikmah yang diberikan oleh Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah kepada kita untuk dibuat renungan dan diamalkan, bukan sekadar semata-mata untuk dijadikan renungan, tetapi renungan itu dijadikan sebagai amalan dalam kehidupan kita. Baik, so kita lihat di sini pada muka surat 108, saya tidak pasti jika sekiranya muslimah di sana muka suratnya berapa, tapi dalam bab yang ke-20, cari poin kita yang C. Ada diletakkan 3 poin utama di situ. Okey, ada 3 poin utama di situ. Yang subtopiknya bertajuk Mutiara Hikmah. Jumpa tak? Jumpa ke tidak? Boleh sesiapa type di situ? Jumpa Ustazah, cakaplah macam tu. Ke tak jumpa? Muka surat 108, okey, kita berada muka surat 108, yes. Kita berada di muka surat 108, kita ada poin C ya di situ bertajuk Mutiara Hikmah. Mungkin yang ni muka suratnya sama dengan saya, tapi mungkin di sana ada yang muka suratnya berbeza. Okey, muka surat berbeza, cari Mutiara Hikmah poin C dalam bab yang ke-20. Sebab Ustazah tak tahu ya muka surat berapa kalau yang cetakannya berbeza daripada cetakan Ustazah. Baik, di sini ya muslimah yang saya kasihi semuanya, kita ada 3 mutiara hikmah yang diberikan oleh Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah bagi menutup perbincangan beliau berkenaan dengan rezeki. Dan hari ini saya akan pergi kepada poin kita yang pertama sahaja. Pendeknya Ustazah, biar betul ni. Yes, kita akan pergi kepada poin kita yang pertama sahaja. Poin kita yang pertama di situ, kan, kalau kita baca pada muka surat 108, berikut ini adalah beberapa kata hikmah yang penting untuk diingat. Okey, yang penting untuk diingat. Ingat, yang penting untuk diingat. Baik, apa dia? Yang pertama disebutkan kepada kita bahawa siapa saja yang mengenal dirinya, siapa saja yang mengenal dirinya sendiri, nescaya dia akan selalu berusaha memperbaikinya daripada bersusah payah mencari-cari aib orang lain. Boleh faham? Poin kita yang pertama.
Sesiapa sahaja yang mengenal dirinya sendiri, siapa yang saja yang kenal diri dia sendiri, maka dia akan selalu berusaha memperbaiki dirinya. Daripada dia berusaha ataupun bersusah payah mencari aib orang lain. Jadi, ini merupakan peringatan yang pertama untuk diri kita. Siapakah manusia yang mengenal dirinya sendiri? Ataupun kita nak kata begini, macam mana kita ni nak tahu yang kita ni kenal diri kita ataupun tidak? Okay. Kita ni nak tahu kita kenal diri kita atau tidak tu bagaimana? Sehingga bila kita kenal diri kita, kita tidak akan sibuk mencari aib orang lain. Atau dengan kata lain, kita ni tak sibuk nak cari kesalahan ataupun kesilapan orang lain. Baik, begini Muslimah. Bila kita kata kita kenal diri kita, bermakna kita tahu mana letaknya kelemahan kita dan di mana letaknya kelebihan diri kita. Kelebihan diri kita yang kita ada, kita syukuri, alhamdulillah. Itu adalah kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Sudut kita panggil mungkin kecantikan kan, dari sudut apa lagi ya? Apa-apalah yang kelebihan lah. Ustazah pun dah tak boleh nak fikir dah tentang kelebihan diri tu. Banyak kelebihan yang Allah berikan pada diri kita. Maka kita kata alhamdulillah atas kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Cuma di sini, di samping kita bersyukur dengan kelebihan yang kita miliki, kita jangan lupa kita ada kekurangan dan kelemahan yang Allah berikan dalam diri kita. Kita tidak sempurna Muslimah. Betul tak? Tidak ada antara kita yang sempurna, yang mana kita ni perfect daripada sudut segala-galanya. Tidak ada. Bagi saya tak mungkin kita akan ada kesempurnaan diri yang sedemikian rupa. Pasti ada di kalangan kita yang memiliki kelemahan dan kekurangan. Maka di sini, bila kita tahu kan, kita dah memang diri kita ni ada kelemahan, ada kekurangan, maka inilah yang kita panggil kita kenal diri kita. Di sini, kita perlu berusaha memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang kita miliki itu tadi. Maka hal tersebut lebih baik daripada kita sibuk mencari kelemahan dan kesilapan orang lain. Fokus kepada apa yang lemah, apa yang kurang pada diri kita. Kemudian apa yang perlu kita lakukan? Perbaiki. Perbaiki ke arah yang lebih baik. Kita ni Muslimah, pertama ya, kita sedar bahawasanya diri kita ni ada banyak dosa. Kan? Kita sedar bahawasanya diri kita ni ada banyak sangat dosa. Maka perbaiki diri kita. Perbaiki diri kita yang banyak sangat dosa itu, bertaubat kepada Allah. Perbanyakkan taubat, perbanyakkan istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu lebih baik daripada kita mencari kesalahan dan kesilapan yang dimiliki oleh orang lain. Sibukkan diri kita dengan apa? Taubat dan istighfar. Jangan lupa Muslimah, Nabi SAW bersabda. Apa kata Nabi SAW? Inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Hadis riwayat Imam Ibn Majah dengan sanad yang hasan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Masih juga diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tetapi dengan sedikit perbezaan dari sudut matannya ataupun di sudut lafaz hadisnya. Namun yang paling penting dalam hadis ini, Nabi SAW menyatakan kepada kita bahawasanya sesungguhnya aku meminta keampunan kepada Allah dan juga bertaubat kepadanya setiap hari sebanyak 100 kali. Itu yang Nabi SAW lakukan Muslimah. Setiap hari Nabi SAW menyibukkan diri baginda dengan apa? Dengan meminta keampunan Allah dan bertaubat kepada Allah setiap hari. 100 kali.
kita kita kadang-kadang kita rasa diri kita suci sangat-sangat. Sampai kita, alah buat apa nak istighfar ni, ada buat dosa ke hari ni? Doktor fikir dah. Hari ni ada buat dosa ke kita hari ni? Kita fikir macam tu kan? Tak ada, aku rasa hari ni tak ada dosa. Alhamdulillah tak ada dosa. Jangan confirm sangat kita ni muslimah. Jangan confirm sangat kita ni. Kita tak tahu. Nabi, kita lihat ya, mungkin banyak kali dah Ustazah ingatkan tentang hal ini. Tetapi bagi saya tak salah jika saya ingatkan walaupun sampai mulut saya berbuih sekalipun. Untuk diri saya dan kita semua bahawasanya Nabi adalah seseorang. Disebutkan bahawasanya baginda ini adalah orang yang telah Allah ampunkan dosanya yang telah lalu dan akan datang. Sehingga pernah dipersoalkan oleh Aisyah radhiyallahu anha apabila dia melihat Nabi SAW solat malam sehingga bengkak-bengkak kaki baginda. Dan Aisyah tanya kepada Nabi, kenapa sampai begini sekali wahai Rasulullah? Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah mengampunkan dosa engkau yang telah lalu dan akan datang? Apa kata Nabi SAW? Tidak bolehkah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur kepada Allah? Tapi yang pentingnya muslimah yang kita nak ambil daripada peristiwa itu ataupun persoalan yang Aisyah ajukan kepada Nabi SAW ialah berkenaan Nabi adalah orang yang telah Allah ampunkan dosanya yang telah lalu dan akan datang. Kenapa Nabi masih lagi dalam keadaan yang beramal soleh? Yang mana beramal solehnya bukan sedikit-sedikit muslimah, tetapi beramal solehnya banyak sekali. Sehingga kalau kita kembali kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah itu tadi, apa kata Nabi? Baginda meminta ampun kepada Allah dan bertaubat kepada Allah berapa kali? 100 kali setiap hari. Dalam keadaan yang Nabi SAW kita ketahui Allah sudah ampunkan dosanya yang telah lalu dan akan datang, tetapi Nabi SAW masih lagi apa? Bertaubat dan memohon keampunan kepada Allah. Beza dengan diri kita yang masih lagi tidak tahu adakah tempat kita syurga ataupun neraka. Kita tidak tahu mana tempat kita, tapi kita masih lagi rasa diri kita suci. Kita rasa diri kita ini perfect. Kita rasa diri kita tidak ada kesalahan sehingga kita sibuk mencari aib orang lain dan kita tutup mata kita daripada melihat aib diri sendiri. Ini kesilapan kita. Ini kesilapan diri kita. Sebab itu bila kita kenal diri kita ini muslimah yang banyak dosa, banyak kelemahan yang tidak terlepas daripada sebarang perkara-perkara silap itu tadi, kita ni takkan pandang tentang kesilapan-kesilapan yang dilakukan oleh orang lain. Tak sibuk nak korek-korek apa salah orang tu, apa aib dia, apa dia buat. Tak sibuk-sibuk kita ni. Sebab apa? Kita sibuk beristighfar kepada Allah. Kita sibuk memohon keampunan kepada Allah. Itu kita. Bila kita mengenal aib diri kita sendiri, bila kita tahu siapa diri kita. Kalau kita tahu diri kita ini siapa, dan sebab itu ada pepatah atau ada di kalangan para ulama mengatakan dosa ini kalau boleh dihidu, tak ada orang nak dekat dengan kita muslimah. Kalau dosa itu boleh dibau, kalau boleh bau dosa ni, tak ada orang nak dekat dengan kita. Sebab apa? Berbau diri kita ni. Tapi kenapa sekarang ini Allah Subhanahu wa taala dengan penuh rahmat dan kasih sayangnya Allah tutup aib kita muslimah. Dalam keadaan Allah tutup aib kita, kenapa kita sibuk nak mencari aib orang lain? Betul tak? Kenapa kita mesti sibuk untuk mencari aib orang lain? Sebab itu yang perlu kita sibukkan di sini ialah bertaubat kepada Allah, meminta keampunan kepada Allah, perbanyakkan istighfar kepada Allah. Sebab itu Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah, sekali lagi ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dengan sanad yang sahih. Apa kata Nabi? Tuba. Berbahagialah. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathira. Berbahagialah ataupun beruntunglah orang yang mana dia dapati di dalam sahifahnya ataupun di dalam lembaran catatannya ada apa? Nabi kata apa? Di dalam catatan lembarannya itu ditulis banyak tentang istighfarnya kepada Allah.
Dan orang yang banyak istighfarnya kepada Allah, kita jelas bahawasanya dia tak menyibukkan dirinya untuk mencari keaiban orang lain. Dan untuk mendapatkan keuntungan sebagaimana yang Nabi sebutkan, yang dalam catatan ataupun lembaran kehidupan kita, nanti kan di akhirat kelak, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada kita dengan catatan masing-masing. Catatan amal masing-masing itu akan diperlihatkan kepada kita, akan diserahkan kepada kita. Tetapi yang paling beruntung, Nabi kata, orang yang beruntung ialah yang mana dia dapati di dalam catatannya ataupun dalam sahifahnya terdapat banyak ucapan istighfar. Banyak ucapan istighfar. Apa dia ucapan istighfar? Astaghfirullahalazim. Perbanyakkan itu, muslimah. Perbanyakkan itu dalam kehidupan kita. Mengucapkan ucapan istighfar setiap hari. Sebagaimana Nabi SAW, baginda memohon keampunan kepada Allah 100 kali setiap hari. Dalam keadaan baginda yang Allah Subhanahu Wa Taala sudah ampunkan dosanya. Kita ini yang tadi saya katakan, kita tak tentu lagi ni muslimah. Maka sebab itu, kita perlu memperbanyakkan istighfar dalam kehidupan kita. Minta keampunan kepada Allah, taubat sebanyak-banyaknya kepada Allah di atas dosa yang kita ketahui dan juga yang tidak kita ketahui. Sebab kadang-kadang ada dosa yang kita sedar kita buat, tetapi ada juga dosa yang tidak kita sedari telah kita lakukan. Mungkin ada ucapan kita yang menyakiti hati orang lain. Wallahualam. Mungkin kita pernah mempermainkan perasaan orang lain kan. Macam mana tu Ustazah mempermainkan perasaan orang lain? Alah, kita masing-masing tahulah apa yang dah kita buat. Apa mungkin kita pernah mempermainkan perasaan anak kita sendiri kan. Dulu janji nak belikan ni tapi tiba-tiba kita saja je cakap gitu padahal bukan nak beli pun. Ini maknanya mempermainkan perasaan orang lain. Dosa ke Ustazah kita mempermainkan perasaan anak kita? Jangan cakap dosa tak dosa. Dosa tu. Kita kan sebagai ibu kan, saja je Ustazah saya nak main-mainkan anak saya. Tak boleh. Sebab setiap yang kita ucapkan, ia adalah amanah. Kan? Setiap yang kita ucapkan adalah amanah. Jadi perlu kita berpegang dengan amanah yang telah kita ucapkan. Kalau kita kata kita nak buat ini, kita buat. Benda yang baik je. Kalau kita dah janji begini, kita janji begini, kita buat. Kalau kita kata kita nak bagi ini, kita berikan. Itu namanya amanah. Bukan kita main-main kan, cakap main-main. Kalau kata nak bagi hati kita, bagi hati kita betul-betul bagi. Kau betul-betul bagi, jangan main-main ke perasaan orang. Itu maknanya perkara-perkara yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mempermainkan perasaan orang lain. Dosa namanya tu, dosa. So kita jangan buat perkara-perkara yang sedemikian. So di sini muslimah, kita tahu, kita kenal diri kita sebagai seseorang yang tak perfect. Bila kita kata kita tak perfect, kita ada dosa-dosa yang kita lakukan. So apa yang perlu kita buat? Sibukkan diri kita dengan taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu terbaik. Kemudian yang kedua, saya nak kata gini, bila kita kenal diri kita, bermakna yang tadi kan, yang kita tahu, kita banyak dosa, kita tak perfect, apa yang perlu kita buat muslimah? Perbanyakkan amal soleh kita. Perbanyakkan amal soleh kita. Kita tahu tadi, kita banyak dosa, kita dah bertaubat kepada Allah, kita istighfar kepada Allah, maka perbuatan-perbuatan buruk kita perlu kita ikuti ia dengan amal soleh kita. Kerana Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih. Nabi kata apa? Yang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih. Nabi kata begini kepada kita muslimah. Buatlah amal kebaikan, iaitu ikutilah amal buruk, ikutilah amal buruk dengan kebaikan. Ikutilah amal buruk dengan kebaikan. Kerana apa? Ianya tamhuha. Amal kebaikan yang kita buat setelah kita lakukan perbuatan buruk, ianya boleh menghapuskan perbuatan buruk tersebut. Ini sebabnya kita memperbanyakkan amal soleh kita walaupun setelah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Itu kepentingannya. Bukan setakat kita, saya dah bertaubat dah, saya dah beristighfar dah kepada Allah. Sudahlah, itu saja cukup. Saya dah mengaku dah kesilapan saya. Bukan begitu, Muslimah. Bukan itu sahaja yang perlu kita lakukan. Bila kita kata kita buat dosa, kita mengaku dosa kita, kemudian kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita menyesal semuanya tadi kan, ia bukan stop di situ saja. Dia tak berhenti di situ saja. Tetapi ada perjuangan lain yang perlu kita lalui, iaitu memperbanyakkan amal soleh kita sebagai bentuk ataupun sebagai satu cara untuk kita mengatakan ataupun satu bukti kita benar-benar menyesal dengan perbuatan jahat yang telah kita lakukan. Kepentingannya apa? Ianya mampu untuk menghapuskan perbuatan-perbuatan buruk kita yang telah lalu. Itu yang Nabi SAW sebutkan kepada kita. Dan lebih-lebih lagi kan kita pada hari ini kita berada pada bulan Zulhijjah. Tadi masuk-masuk ramai orang sebut kat situ kan, salam Zulhijjah Ustazah, salam Zulhijjah kan kepada saya. Ya, salam Zulhijjah kembali. Ramai situ kan sebutkan, oh selamat Zulhijjah dan sebagainya. Bulan Zulhijjah bukan semata-mata kerana kita menyebutkan salam Zulhijjah itu tadi, Muslimah. Tetapi bagaimana kita merealisasikan kebaikan-kebaikan yang terdapat pada bulan Zulhijjah. Itu yang seharusnya kita usahakan. Menepati kepada konteks perbincangan kita pada hari ini, iaitu bila kita ni nak jadi orang yang tak sibuk dengan aib orang lain ataupun menjadi insan yang tak sibuk nak intip-intip, nak cari-cari kesilapan orang lain ini, kita perlu sibukkan diri kita dengan amal soleh. Dan antaranya ialah kita rebut peluang bulan Zulhijjah yang Allah berikan untuk kita temui itu. Allah berikan kesempatan untuk kita bernafas pada bulan Zulhijjah ini. Maka sibukkanlah diri kita dengan amal soleh pada 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah. Sebab itu yang Nabi SAW pesan kepada kita. Apa kata Nabi? Saya rasa hadisnya famous. Sebelum masuk bulan Zulhijjah ni, ramai orang share di Facebook. Ramai orang letak di IG. Ramai orang forward at mereka. Dan begitu gini Nabi, apa Nabi SAW kepada kita? Nabi kata begini kepada kita kan? Ma min ayyamil amalus salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari yang mana bila kita beramal soleh di dalamnya, amalan-amalan soleh itu menjadi bentuk amalan yang dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun kita kata yang Allah beza. Walau zikir, hari ni kita zikir, beza. Okay? Beza penerimaannya. Kerana pada hari ini kita beratus Zulhijjah. Semalam belum lagi. Kan? Semalamnya lah, sebelum, kalau dah masuk maghrib tu dah masuk Zulhijjah lah ya. Tapi hari ini bila kita beramal soleh, Nabi kata apa? Pada 10 hari yang pertama. Okay, yakni ayyamal ashri, kalau kita rujuk dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, disebutkan yakni ayyamal ashri, iaitu pada 10 hari yang pertama dalam bulan Zulhijjah. Bila kita beramal soleh di dalamnya, amal soleh ni ada, ia bukan semata-mata tentang puasa, bukan semata-mata tentang sedekah, tetapi apakah perkara-perkara baik yang boleh kita lakukan? Walaupun sekadar memberi salam kepada orang lain, itu juga boleh dianggap sebagai amal soleh yang kita lakukan. Yang mana Nabi kata, amal soleh yang kita buat pada 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah, ianya bukan amal yang dicintai ataupun paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita perlu sibukkan diri kita dengan amal soleh. Mudah-mudahan ianya menjadi ruang untuk kita mendidik diri kita. Kan di samping Allah Ustazah, bulan Ramadan hari tu pun dah didik dah diri kita. Ramadan lain. Saya tak rasa lepas Ramadan tu terdidik juga diri kita ni. Kan? Minta maaf je kalau saya sebut begitu. Tak rasanya kita ni terdidik. Diri kita ni, bila dah lepas keluar daripada Ramadan tu kan, cuba lihat kembali diri kita. Jadi kenapa adanya bulan Zulhijjah ini? Supaya kita sekali lagi
berusaha untuk mendidik diri kita ke arah salihah itu tadi. Okey, supaya sekali lagi kita mendidik diri kita ke arah yang salihah. Dan kita kena ingat muslimah, dalam keadaan kita nak mendidik diri kita ke arah yang salihah tersebut, ia memerlukan kepada keikhlasan kita. Ia memerlukan kepada keikhlasan kita. Bukan semata-mata sebab kita ni nak supaya orang puji dan sebagainya, tetapi bagaimana keikhlasan kita. Kan? Dalam kita beramal soleh itu tadi. Dalam bulan Zulhijjah, antara perkara yang Nabi SAW sebutkan kepada kita, yang menjadi sunnahnya untuk kita laksanakan, ialah berpuasa daripada 1 hingga 9 Zulhijjah. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Okay, disebutkan bahawasanya ada juga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Kedua-duanya adalah hadis yang sahih. Apa kata Nabi, apa kata para isteri Nabi SAW yang menyaksikan amalan Nabi SAW pada bulan itu? Disebutkan begini, kana Rasulullah SAW yasumu tis'a Zulhijjah. Nabi SAW berpuasa pada 9 hari dalam bulan Zulhijjah. Ataupun kalau kita rujuk dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, disebutkan dengan redaksi yang begini, tis'an min Zulhijjah. 9 hari daripada bulan Zulhijjah, iaitu pada awal bulan Zulhijjah. 10 Zulhijjah boleh berpuasa. Sepuluh Zulhijjah boleh berpuasa. Hari Raya kan? Okay. Hari Raya jangan puasa pula kita ni. Tok 9, Allah kata, Nabi kata 10 Zulhijjah yang pertama tu bagus kita beramal soleh, kita pun puasa pada 10 Zulhijjah. Tak boleh lah kita puasa 10 Zulhijjah hari Raya tu kan. Maknanya nak puasa 22 sampai 30 Julai. Okay? 22 hingga 30 Julai, iaitu 1 hingga 9 Zulhijjah ialah puasa yang boleh diamalkan. Puasa sunat yang boleh diamalkan. Tapi kalau tak nak puasa 1 hingga 9 pun boleh saja. Kita nak ambil 9 saja kan. 9 Zulhijjah tu kita nak puasa. Kita nak puasa 1 hari tu saja. Boleh saja. Tak jadi masalah. Cuma kalau kita nak perbanyakkan amal soleh sebagaimana yang saya katakan tadi, kita nak sibukkan diri kita dengan amal soleh, boleh juga ambil 1 sampai 9. Baik saja. Kerana itu ada amalannya daripada Nabi SAW. Ada perbuatan ataupun ada dasarnya daripada Nabi SAW. Okey muslimah. Baik, seterusnya tadi saya kata pertama, untuk tidak menyibukkan diri kita ini mencari aib orang lain. Pertama ialah memperbanyakkan taubat dan istighfar. Kedua ialah memperbanyakkan amal soleh. Dan kita kata tadi kan, seharusnya kita merebut peluang bulan Zulhijjah ini untuk melaksanakan amal-amal soleh kerana ianya adalah perkara yang paling Allah Subhanahu Wa Taala cintai. Okey, perkara yang paling Allah Subhanahu Wa Taala cintai. Dan dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan berkenaan dengan amal soleh ini dalam surah Al-Kahfi pada ayat yang ke-30 hingga 31. Boleh ya muslimah sama-sama buka apps Al-Qurannya ataupun buka Al-Quran masing-masing untuk kita lihat perbincangan dalam surah Al-Kahfi ayat 30 hingga 31. Surah Al-Kahfi ayat 30 hingga 31. Baik, di situ apa kata Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita? Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh. Okay, ada perkataan beramal soleh di situ. Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengerjakan amalannya yang baik. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menyia-nyiakan pahala mereka yang beramal soleh. Lebih-lebih lagi kan, jika kita berada dalam bulan Zulhijjah ini, itu pada 10 hari yang pertama ni kita rebutkan untuk kita beramal soleh itu tadi. Maka di sini dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala pesan kepada kita
bahawasanya setiap amal soleh yang kita buat, Allah tak sia-siakan. Maknanya Allah tak ambil remeh amal soleh yang kita usahakan ataupun kita perjuangkan itu tadi. Kalau kita rujuk pada ayat yang berikutnya, pada ayat yang ke-31, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan berkenaan dengan ganjaran mereka yang beramal soleh. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyia-nyiakan amal soleh kita, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala, muslimah, di dalam ayat yang ke-31 dalam surah Al-Kahfi? Di sini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan berkenaan dengan ganjaran yang diberikan kepada orang yang berusaha untuk melakukan amal soleh. Allah katakan kepada kita di sini, muslimah, ulaika lahum jannatu adnin. Ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar. Yuhallawna fiha min asawira min dhahab. Wa yalbasuna thiyaban khudran min sundusin wa istabraq. Muttaki'ina fiha 'alal ara'ik. Ni'mat thawabu wa hasunat murtafaqa. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala katakan kepada kita, orang yang beriman dan beramal soleh, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala tidak sia-siakan amal mereka itu tadi untuk diberikan pahala kepada mereka. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala kata untuk mereka itu kan, mereka itulah orang-orang yang bagi mereka diberikan dengan apa? Syurga Aden. Allah berikan untuk orang yang berusaha beramal soleh ini dengan syurga. Namanya syurga Aden. Yang dalam syurga Aden itu, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Dalam syurga itu Allah kata, dalam syurga Aden ini, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, dalam syurga itu mereka dihiasi dengan gelang emas. Gelang emas. Kita orang perempuan suka ke tidak? Sukalah Ustazah, mana tak sukanya kan. Tak payah kita pergi kedai tepi tangga. Dekat dua tepi tangga kan. So kita ni nak emas yang paling baik. Paling berkualiti ialah emas di syurga Allah. Bagaimana kita nak dapatkan emas itu, muslimah? Dengan beramal soleh. Allah akan hiaskan kita dengan gelang daripada emas. Dan mereka memakai pakaian yang berwarna hijau dari sutera yang begitu halus dan tebal. Sutera halus dan tebal. Sedang mereka duduk bersandar di atas dipan-dipan. Di atas dipan-dipan ni tempat yang untuk kita beristirahat. Yang begitu indah. Allah sebutkan sedemikian sebagai balasan kepada orang yang beramal soleh. Pertama, Allah berikan kepada mereka dengan ganjaran pahala. Okey, itu satu. Dalam surah Al-Kahfi ini, pada ayat yang ke-30 dan ke-31, saya nak bawa kita semua melihat betapa orang yang beramal soleh, Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyia-nyiakan amal soleh mereka. Apa maksud Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyia-nyiakan amal soleh mereka? Yang mana tadi saya kata kita kena sibukkan diri kita dengan amal soleh. Kenapa kita kena sibukkan diri kita dengan amal soleh? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyia-nyiakan setiap amal soleh yang kita sibukkan itu tadi. Allah akan berikan kepada kita dengan ganjaran. Dan selain daripada ganjaran pahala, Allah Subhanahu Wa Taala sediakan bagi kita dengan syurga Aden. Dalam syurga Aden itu ada sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Dalam syurga Aden tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala akan memakaikan kepada kita dengan emas. Dan juga Allah akan berikan kepada kita dengan pakaian. Pakaian yang berwarna hijau yang diperbuat daripada sutera. Juga di dalam syurga Aden itu ada tempat untuk kita duduk beristirahat. Sebab apa? Tadi dekat dunia, kan sekarang ni di dunia, kita dah terlampau penat ataupun kita dah terlampau sibuk. Sibuk ni perkara yang memenatkannya, ya. Sibuk, kita dah terlampau sibuk dan kita penat dengan amal soleh kita. Maka Allah berikan ruang untuk kita beristirahat di dalam syurga Aden itu. Bukankah indah ganjaran yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita?
Rugi ke tidak bila kita sibukkan diri kita dengan amal soleh? Tak rugi. Tak rugi bila kita sibukkan diri kita dengan amal soleh ni muslimah. Kita tak pernah rugi. Yang kita rugi ialah bila kita sibuk mencari aib orang lain. Sebab itu Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah di dalam pesanannya ataupun peringatannya yang pertama di sini. Dia kata kita kalau kenal diri kita, kita ni akan sibuk untuk memperbaiki diri kita. Maksudnya apa? Sibuk dengan taubat, sibuk dengan istighfar, sibuk dengan amal soleh kita muslimah. Kita tak ada masa untuk cari aib orang lain. Tapi kenapa kita sibuk-sibuk kadang-kadang, sibuk-sibuk cari aib orang lain? Kenapa? Sebab kita rasa diri kita sudah cukup baik. Itu yang menyebabkan kita sibuk dengan aib orang lain. Kita rasa kita dah cukup bagus. Kita rasa family kita dah bagus. Kita rasa pekerjaan kita dah baik. Kita rasa kita ni dah bagus serbinya. Sebab itu kita ni rasa macam kita ni ada banyak sangat masa. Kan? Kita banyak sangat masa. Sebab tu sibuk sangat nak cari aib orang tu, cari aib orang ini. Tapi kena ingat muslimah, Nabi larang kita menyucikan diri kita. Maksud menyucikan diri ni, Nabi larang kita ni rasa kita ni bagus. Ada dalam sebuah hadis, apa kata Nabi SAW? Nabi pesan kepada kita muslimah, la tuzakku anfusakum. Jangan kalian menyucikan diri kalian. Maksud menyucikan diri kita ni, kita rasa kita lebih bagus daripada dia, kita lebih baik daripada dia, kita lebih hebat daripada dia. Itu maksudnya kita menyucikan diri kita. Kita rasa, oh saya ni lagi bagus daripada orang tu kan. Anak saya ramai. Kau ada anak, kau tak ada kan? Apa? Kau tu memang aib, mandul. Ini mulut. Nampak tak? Sebab apa kita rasa kita perfect? Kita ada anak. Kita bangga. Sebab tu kita sibuk sangat cari aib orang lain. Kau kenapa tak ada anak Kau kenapa gini Kau kenapa gini Sibuk. Kau kenapa tak kahwin sebab kita kahwin. Sebab tu kita sibuk. Sebab tu orang tu tak kahwin. Kadang-kadang begitu masalah kita ni muslimah. Kita mentang-mentang kita ada suami, oh kita happy, kita bangga kita ada suami. Kita tengok kawan kita tak ada suami kan, kenapa kau tak kahwin kau tak suka kahwin sibuk kita. Apa masalah kita sekarang ni? Apa masalah kita sekarang ni? Sebab kita rasa kita perfect, kita pandang rendah kepada dia, perlukah kita buat sedemikian? Ini masalahnya kita. Sebab itu, bila kita tahu diri kita tak perfect, walaupun dengan keadaannya apa Allah berikan kepada kita, kita tak berani untuk mempersoalkan apa yang orang lain tidak miliki. Ya, kita tak berani mempersoalkan apa yang orang lain tidak miliki. Kita akan jaga tutur kata kita akan jaga tindakan kita akan jaga apa yang kita fikirkan muslimah. Sebab kita tahu kita masih lagi banyak kekurangan yang perlu kita perhatikan. Dan Nabi pesan kepada kita, wala tuzakku anfusakum. Jangan kalian rasa diri kalian ini suci. Jangan menyucikan diri kalian kan. Allahu a'lamu bi ahlil birri minkum. Kerana Allah itu lebih mengetahui siapa di kalangan kalian yang paling baik. Allah lebih mengetahui siapa di kalangan kita yang lebih baik, yang lebih suci. Sebab itu ataupun yang lebih perfect. Kalau kita memang tak kata kita perfect, tapi Allah itu mengetahui siapa yang lebih perfect antara kita, antara satu dan yang lain. Ia adalah pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kita. Bukan kita. Mungkin ada orang kita nampak dia tak berapa baik daripada kita, tapi mungkin pada pandangan Allah dia lebih baik daripada diri kita. Wallahu a'lam. Kan wallahu a'lam. Sebab itu kita ni jangan sibuk nak cari aib orang lain. Ini yang Imam Ibn Al-Qayyim pesan pada pesanan yang pertama itu tadi. Bahkan Nabi larang kita mencari-cari aib. Pada rakan kita, pada keluarga kita, pada adik-beradik kita. Nabi larang untuk kita buat sedemikian. Apa kata Nabi SAW? Nabi kata begini kepada kita muslimah. Nabi pesan kepada kita, la tahassasu wa la tajassasu. Kan kita ni dalam hidup, Nabi pesan jangan kita ni sibuk nak tahu kesalahan apa yang orang lain buat. Jangan kita sibuk kan tajassus. Tajassus ni maksudnya sibuk memata-matai, jadi spy. Apa dia buat Ustazah Sakinah tu kenapa dia gitu sibuk lah tengok. Kenapa dia gitu? Tak sangka hari tu kau tahu aku skodeng dia punya IG kan. Tak sangka macam gitu rupa perangai dia Kita sibuk cari aib orang lain tau.
Sekarang ni cari aib orang lain dia tak macam dulu-dulu. Dulu-dulu kan cari aib orang lain, sibuk buka tingkap tengok sana. Sekarang senang je Muslimah kita nak cari aib orang lain. Kat mana? Dekat Facebook kita, dekat IG kita kan, scroll tengok, aku nak stalk dia lah. Kita panggil stalker sekarang ni. Stalker ni dia ada banyak jenis. Kita tak kata stalker tu sebab dia minat kita. Sebab kadang-kadang orang stalk kita ni sebab dia admire dengan kita, minat dengan kita. Mungkinlah tu followers kita yang macam gitu kan. Tapi ada satu perangai yang mana orang stalk kita sebab apa? Dia nak cari aib diri kita. Ada begitu. Kalau kita di kalangannya, bertaubatlah kepada Allah. Minta maaf kalau kasar ayat saya. Kalau kita di kalangan stalker yang sedemikian, tengok IG orang, tengok Instagram, macam IG takut orang tak faham. Tengok Instagram orang lain, tengok Facebook orang lain. Sebab apa? Nak tengok aib dia. Nak tengok dosa dia. Apa dia buat dahsyatnya macam gitu kan. Sibuk lepas tu beritahu orang. Kau tahu orang tu, dahsyat kau tengok ni. Aib dia. Dia tak malu ke apa Kita sibuk-sibuk bincang pasal aib orang kan. Apa kita dapat Muslimah? Sibuk stalk orang, stalk lihat dosa dia. Stalk lihat nak cari aib dia. Yang mana kita cari tau. Bukan dia tunjuk tapi kita cari. Beza kalau orang tunjuk dosa dia dengan kita cari dosa orang lain. Dan mencari dosa orang lain ataupun mencari aib orang lain itu adalah perkara yang Nabi larang. Sebab itu Nabi kata kepada kita, la tahassasu wa la tajassasu. Nabi pesan kepada kita begitu dalam Al-Quran. Cuba buka surah Al-Hujurat pada ayat yang ke-12. Allah juga berpesan kepada kita, Allah beri pada kita dengan peringatan yang sama. Wala tajassasu, Allah kata kepada kita, jangan cari aib orang lain. Jangan buat perkara sedemikian Muslimah. Ramai antara kita yang sibuk buat perkara-perkara yang begitu. Orang yang buat perkara begini, hati dia kotor. Hati dia kotor. Orang yang buat perkara begini, hati dia tak bersih, penuh dengan dosa. Sebab itu, kita tak boleh letakkan dia dalam kategori orang yang memiliki hati yang suci. Jika sekiranya begitulah perangai kita. Suka sangat stalk aib orang lain. Kan suka sangat cari-cari aib. Apa aib dia, apa kesilapan dia. Dia tak boleh kita masukkan pada kategori orang yang baik. Sebab orang yang baik, Nabi kata, hatinya baik, makhmum al-qalb. Dalam jiwanya, at-taqiyun naqiyu la ithma fih, Nabi sebut. Orang yang dalam hatinya bersih. Okey, orang yang baik hatinya bersih. Orang yang baik hatinya bertakwa kepada Allah. Lagi apa kata Nabi? La ithma fihi. Tidak ada dosa dalam hatinya. Tapi kalau kita mula mencari aib orang lain, bukankah itu dosa? Betul tak? Bukankah itu dosa? Sibuk sangat nak cari kesilapan dia, mana letak kesalahan dia? Dan Nabi pesan dalam hadis yang pertama tadi saya baca. Yang Nabi kata apa? La tahassasu wa la tajassasu. Nabi kata apa? Wa la tahasadu. Bila kita mula cari aib orang lain ni Muslimah, dia akan bawa kita kepada perangai-perangai tak baik yang lain. Sebab itu kena tutup perangai yang pertama tu tadi. Kena buang perangai itu daripada diri kita. Kerana ia boleh bawa kepada perangai yang lain. Apa kata Nabi? Jangan kalian saling berdengki. Kita kalau mula nampak ataupun cari keaiban orang ni, kita akan mula dengki. Macam mana dengki tu? Kita akan hasut orang lain supaya benci dia. Dengki hati kita ni. Kan? Yang mungkin yang kita cari-cari aib tu belum tentu aib dia tu betul. Belum tentu aib itu betul ataupun tidak kan, belum tentu. Sebab kita punya perangai cari-cari, korek-korek yang mana kita tak tahu betul ke tidak benda tu. Betul tak? Kemudian kita pun dengki. Kita kata, kau jangan suka tau dia tu. Nampak dia baik luar dia. Tapi ya Allah, hati dia busuk. Hati dia busuk, kau tak tahu dia tu. Kita pun mula cerita sana, buat fitnah, buat itu, dengki semua. Sampailah menyebabkan orang lain jauh daripada diri orang yang kita dengkikan itu tadi. Ini perangai yang tak baik. Okay, perangai yang tak baik. Sebab itu, pada pesanan Nabi yang berikutnya, selepas Nabi kata apa? La tahasadu wa la tadabaru wa la tabaghadu. Kan tadi Ustazah katakan, bila kita buka ataupun bila kita beri ruang diri kita ni untuk mencari keaiban orang lain, ia akan bawa kepada perangai-perangai yang tak baik. Iaitu kita akan saling berdengki,
kita akan mula membelakangkan orang lain ataupun membiarkan orang lain. Kita juga akan menjadi orang yang saling membenci antara satu dan yang lain. Last kali Nabi pesan dalam hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Sekali lagi saya nak baca hadisnya. Nabi pesan kepada kita, la tahassasu, wala tajassasu, wala tahasadu, wala tadabaru, wala tabaghadu. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Last kali Nabi pesan, dan jadilah kalian hamba Allah yang saling bersaudara. Kita kalau nak jadi hamba Allah yang saling bersaudara, boleh ke kita jadi orang yang mencari-cari aib orang lain? Tak boleh, muslimah. Dia tak jadi. Kita kalau nak anggap orang itu sebagai saudara kita, kan, ataupun kawan kita sebagai saudara kita, boleh ke kita letak perangai cari aib dia, sibuk korek-korek dia punya kesalahan, keaiban dia, dia tak jadi saudara di situ. Maka bila kita jadi orang yang tinggalkan semua perkara-perkara buruk tadi, antaranya ialah perkara ataupun perangai mencari aib orang lain itu tadi, kita, Nabi sebut di sini, kita akan jadi orang yang saling berkasih sayang. Itu yang Nabi pesan. Kerana apa kita meninggalkan larangan Allah? Kita meninggalkan perkara-perkara yang Nabi larang. Itu lebih mulia, muslimah. Meninggalkan perkara tersebut lebih mulia daripada kita melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih mulia dalam kehidupan kita, kan? Sebab kita ni jangan sampaikan perkara yang kita tak tahu tentang orang lain. Allah pesan kepada kita dalam surah Al-Kahfi. Dalam surah Al-Isra. Tadi surah Al-Kahfi saya dah baca ya. Ayat 30 hingga 31. Sekarang ini saya nak bawakan dalam surah Al-Isra pada ayat yang ke-36. Pada ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa taala pesan kepada kita begini, muslimah. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan engkau sebut, jangan engkau sampaikan ataupun jangan engkau buat perkara yang tidak ada ilmu pengetahuannya. Kan? Perkara yang kita tidak ada ilmu, yang kita tak tahu, jangan kita buat. Jangan kita sampaikan, jangan kita sebarkan. Atau dengan kata lain, jangan kita viralkan. Ini ayat masa kini lah. Nak bagi faham kan? Jangan kita sebarkan, jangan kita viralkan. Kalau nak bahasa Melayu dia, jangan kita tularkan ia. Senang kan? Jangan kita tularkan perkara itu. Sebab ia di luar pengetahuan kita. Kalau kita buat apa? Dosa hukumnya bukan? Jadi kalau kita cari aib orang lain tadi, yang mana belum tentu ia adalah perkara yang betul. Belum tentu ia adalah perkara yang benar. Yang kita ni dengan sengaja cari, korek aib dia, korek kesalahan dia. Lalu kita sebarkan kepada orang lain. Kita tak tahu betul ke tidak. Kita terjumpa gambar dia duduk kan dengan orang lelaki. Kita belum tentu tahu itu betul-betul ke memang dia pergi, dia buat benda-benda tak baik dengan lelaki itu ataupun tidak. Kita sebarkan gambar itu, kita kata apa? Dia buat perkara yang tak baik dengan lelaki ini. Betul ke tidak? Kita tak tahu apa cerita di sebaliknya. Sebab itu Allah kata kepada kita, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Lalu apa kata Allah? Innas sam'a wal basara wal fuada. Sesungguhnya pendengaran kita, wal basar, penglihatan kita, wal fuada, dan hati kita ini. Allah ingatkan, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu akan dipertanggungjawabkan. Bukan main-main ya, bukan perkara yang main-main. Apa yang kita dengar, Allah akan tanya. Allah akan persoalkan, diminta kita untuk bertanggungjawab di atas apa yang kita dengar. Sekarang dengar kuliah, alhamdulillah, dengar perkara yang baik-baik. Kan? Apa yang kita lihat sekarang sedang
melihat kuliah kita ni, alhamdulillah. Tapi cuba kalau kita melihat perkara yang dosa, hati kita sekarang sedang dengar kuliah, lihat kuliah, hati kita hadir turut sama dengan pendengaran dan penglihatan kita. Alhamdulillah. Pertanggungjawaban yang Allah berikan terhadap ketiga-tiga anggota ini, ianya berada pada perkara yang baik dan juga yang tidak baik. Kalau kita letakkan ketiga-tiga anggota kita itu tadi, telinga, mata, hati pada perkara yang tidak baik, antaranya ialah sibukkan telinga kita, mata kita, hati kita dengan mencari-cari aib ataupun kesalahan orang lain, Allah akan minta kita bertanggungjawab di atas apa yang kita buat menerusi telinga, mata dan hati kita. Bahkan keseluruhan anggota badan kita akan dipertanggungjawabkan di atas apa yang kita lakukan. Maka berhati-hati ya muslimah. Berhati-hati kita ni dalam kehidupan ini. Bagaimana nak selamatkan diri kita? Sibukkan dengan amal soleh. Bagaimana kita nak selamatkan hati kita ini daripada terjebak kepada perkara-perkara yang tidak baik? Telinga kita, mata kita, bagaimana kita nak selamatkan ia? Sibukkan ia dengan amal soleh. Sibukkan dengan diri kita dengan berpuasa, sibukkan diri kita dengan membaca Al-Quran, sibukkan diri kita dengan berzikir, sibukkan diri kita dengan mendengar kuliah, menghadiri kuliah, mencatat pengajian, sibukkan diri kita dengan perkara-perkara yang soleh muslimah. Kita dah sibuk dengan perkara-perkara ini, kita no time lah orang kata. No time lah aku nak cakap pasal dia, no time lah aku nak sibuk cari masalah dia. Sebab itu bukan masalah kita. Kalaupun dia nak buat dosa, itu biarlah antara dengan Allah SWT. Kita tak payah nak cari apa dosa dia. Sebab itu bukan tugas kita. Tugas kita yang perlu kita sibukkan sekarang ini ialah terus fokus dengan amal soleh. Ia akan menjadi perkara yang menenangkan hati kita. Kerana apa? Ia adalah perkara-perkara yang baik. Ia adalah perkara yang baik. Kan? Perkara yang baik, dia akan memberikan ketenangan dalam kehidupan kita. Sebab itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, Nabi SAW memperingatkan kepada kita. Nabi kata begini kepada kita muslimah, al-birru ma sakanat ilaihi nafs wa tuma'anna ilaihi al-qalb. Perkara yang baik itu, ia akan membuatkan, adalah apa yang membuatkan diri kita menjadi tenang dan mententeramkan hati kita. Itu namanya kita buat perkara yang baik. Bayangkan bila hidup kita dipenuhi dengan perkara-perkara yang baik. Amal ketaatan kepada Allah. Bermakna hati kita tenang bukan? Hidup kita tak sibuk dengan hal-hal yang memikirkan dosa orang lain yang mana kita pun dapat dosa sendiri, dapat dosa yang sama. Buat perkara tu kan. Dosa yang sama saja kita pun dapat dosa tu kan. Cari aib tu. Kalau kita buat semikian, adakah kita tenang? Tak, kita tak tenang. Cari aib orang lain, tenang ke kita? Sibuk 24 hours, sibuk stalk Facebook orang, IG orang. Sibuk tengok rumah orang, sibuk tengok kan, tengoklah macam-macam. Apa yang boleh tengok lah kan. Sebab orang kalau dah nak cari kesalahan orang lain, dia boleh buat macam-macam. Yang kadang-kadang kita tak terjangkau pun, tak masuk ke akal kita ni pun dia akan buat. Dia akan buat pelbagai macam cara asalkan tercapai apa yang dia inginkan. Adakah itu ketenangan yang kita inginkan untuk hati kita ni? Tidak. Ia tidak memberikan ketenangan langsung untuk diri kita. Apa yang membuatkan kita tenang muslimah? Bila kita dekatkan diri kita kepada Allah dengan amal soleh. Itu yang seharusnya kita buat. Kerana apa? Kita sedar diri kita ni kurang amal. Sibuk nak cari kekurangan amal orang lain. Kan? Diri kita ni banyak dosa. Asal pula kita nak sibuk cari dosa orang lain?
kita sedar diri kita ni tak banyak lagi, diri kita ni masih lagi banyak kekurangan, kenapa pula kita sibuk nak cari kekurangan yang ada pada orang lain? Maka sebab itu wajar nasihat yang diberikan oleh Imam Ibnul Qayyim kepada kita pada poinnya yang pertama. Iaitu dia kata apa tadi? Dia kata orang yang kalau kenal diri dia, maka dia akan sentiasa berusaha untuk memperbaiki diri dia. Tetapi kalau dia tak kenal diri dia, dia akan sibuk usaha untuk cari aib orang lain. Sekarang ini saya dah memperkenalkan siapa diri anda, Muslimah. Okey, saya dah perkenalkan tadi siapa diri anda. Anda, kita semua, termasuk saya, kita tak perfect. Kita tak sempurna. Kita banyak dosa. Kita masih lagi kekurangan amal. Maka sibukkan diri kita sebagai insan yang dah kenal diri ini, yang dah tahu diri ini, iaitu orang yang banyak dosa, taubat kepada Allah. Orang yang kurang amal, perbanyakkan amal. Orang yang banyak masih lagi kekurangan-kekurangan dalam dirinya, usaha untuk memperbaiki diri kita ke arah yang lebih baik. Maka kalau kita mampu untuk buat sedemikian dan kita usaha untuk buat sedemikian, ia adalah yang terbaik untuk diri kita dan hati kita. Okey Muslimah, itu sahaja perbincangan kita pada hari ini. Mungkin saya boleh buka kepada sesi soal jawab jika sekiranya ada persoalan yang ingin diajukan, dipersilakan. Siapa tu kata, saya sibukkan diri dengan buat roti untuk anak saudara saya. Bolehlah tu kan. Ada pula yang komen macam tu. Okey, ada apa soalan? Jika tidak ada, kita boleh bersurailah. Okey, ada soalan daripada Puan Aziza. Ustazah, boleh repeat balik surah Hujurat ayat ke berapa? Boleh. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-12. Ya. Surah Al-Hujurat pada ayat yang ke-12, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat itu? Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minaz-zann. Inna ba'daz-zanni itsm. Wala tajassasu. Okey, wala tajassasu. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-12. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah. Okay, kalian ni, kita ni hendaklah jauhi daripada banyak berburuk sangka. Sesungguhnya sebahagian daripada buruk sangka itu adalah perkara dosa. Wala tajassasu, dan Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita jangan cari aib orang lain. Okey. Ada soalan yang lain? Mungkin kita boleh ambil satu lagi soalan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Macam mana nak tingkatkan mencari ilmu sebagai ibu baru with seorang baby? InsyaAllah tahniah ya Puan Nur Aisyah. Ada baby. Comel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Aisyah belum jawab salam dah pergi tahniah. Tahniah ya Puan Aisyah. Begini. Sekarang ni kita ada banyak cara untuk mencari ilmu. Antara caranya ialah kita boleh ikuti pengajian secara online ni lah kan. Itu antara cara yang boleh saya sarankan. Di samping kita membaca buku kan, baca buku tapi kita ada pengajian-pengajian online yang boleh kita dapati secara live, recorded ataupun audio pun ada, podcast dan sebagainya. Cuma ingin saya berikan satu pesan juga ya, ketika kita mencari ilmu secara online ini, pastikan
apa yang disampaikan adalah benar-benar bertepatan dengan dengan konteks lah, dengan konteks kita kan, dan juga dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW, juga pandangan-pandangan para ulama. Sebab kita kadang-kadang bimbang juga bila kita belajar nak tingkatkan ilmu secara online ni, terutamanya berkaitan dengan agama. Ramai orang boleh bercakap berkenaan dengan agama muslimah. Kan ramai orang boleh cakap huha, pompang kan. Gitu kan. Orang pompang kan. Cakap pasal agama, cakap macam tu, cakap ni. Dia cakap world pasal agama. Tapi belum tentu apa yang dia cakap itu betul. Jadi kita perlu perhatikanlah setiap butir bicaranya. Adakah ia betul-betul bertepatan dengan hadis Nabi, dengan Al-Quran Al-Karim, dengan pendapat-pendapat yang ada pada yang telah dibahaskan oleh para ulama kan. Itu penting juga untuk kita ambil perhatian. Bukan hanya setakat dengar, tangkap, belajar. Bukan begitu. Tapi kalau betul nak tingkatkan ilmu tu tadi, boleh usaha dengan pelbagai cara. Antaranya di samping kita membaca buku-buku yang berbentuk ilmiah kan, berkaitan agama kita ini, kita juga boleh melihatlah sekarang ni Masya Allah Tabarakallah, banyak sangat ruangan-ruangan yang telah yang dibuka untuk belajar secara online. Mana-mana masjid ada pelbagai macam kuliah. Jadi mungkin Puan Aisyah boleh pilih mana-mana kuliah yang diletakkan di Facebook. Mungkin kita rasa mungkin baby nangis dan sebagainya kan, banyak kerja. Benda-benda yang ada di Facebook ini selalunya kan dia save kan, maknanya boleh diulang tayang sekali lagi. Boleh Puan Aisyah peruntukkan masa yang khusus, yang mungkin rasa masa tu agak sedikit tenang, sedikit relax kan, baby tak meragam dan sebagainya, boleh diperuntukkan masa untuk duduk dan mendengar sambil mencatat apa yang didengar. Kemudian ulang kaji, hafal apa yang telah dicatat dan sebagainya. Mungkin ada doa-doa yang diajarkan oleh asatizah kita, boleh dicatat kemudian dihafal. Itu baik. Antara perkara lah yang boleh saya sarankan. Untuk kita belajar meningkatkan ilmu dalam keadaan yang ada anak. Sebab saya fahamlah kadang orang ada anak ni mereka tak boleh nak keluar, dan sekarang pun kita tidak memerlukan untuk belajar keluar daripada rumah. Kalau dulu ialah sebab banyak kuliah diadakan secara offline, kena pergi masjid. Tapi sekarang Masya Allah Tabarakallah. Jadi tidak kiralah sama ada mereka yang ada anak ramai ke, yang baru ada baby satu ke bukan, ada anak satu, ataupun yang bekerja, semua boleh mengambil manfaatnya dengan cara-cara yang telah saya sebutkan itu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Saya rasa itu sahaja yang boleh itu sahaja pengajian kita pada hari ini. Ustazah pun dah blur dah. Itu sahaja pengajian kita untuk hari ini. InsyaAllah kita bertemu pada minggu hadapan ya muslimah, pada waktu yang sama, pada hari yang sama, dan juga pengajian pada kitab yang sama. Jadi saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.